Blended status tu boleh ke saya tanya macam mana nak tekan dekat e-learning tu? Oh, okey. Untuk yang e-learning tu sebenarnya itu adalah PTS je sebenarnya. Kejap eh. E-learning tu kan PTS. Okey, kat sini Okey. So untuk tambah yang ni kan blended status ni kan apa Dr. Chin Leong? Betul kan? Ya. Dekat sini blended status. Tapi macam mana kita nak klik sebab I cuba nak klik tu macam tak dapat Okay. Untuk dapatkan blended status ni kita kena klik pada add block sini. Kita mula-mula kita turn editing on. Lepas tu kita pergi kepada add block. Lepas tu kita cari blended status. Lepas tu kita klik. Kat tempat saya tu edit macam tak ada yang blended. Dia ada comment, completion progress apa-apa. Oh, sepatutnya kalau dekat add block ni tadi dia akan keluar lah kat sini kan. Macam contoh kejap. Saya buang dulu. Delete blended status block. Confident je delete Asal kita. Kejap contoh okay, saya balik ada tak blended. Ni nampak ni blended status. So kita tekan. Dia akan keluar. Maksudnya nampak? Ya. Yang ni dia akan capture, dia tak jadi 1732. Dekat sini dia akan chapter 832. Sebab resources dia masuk 1 dengan 7 ni dikira sekali, 832. Ini untuk PTS. Ini untuk PTS. Tapi kadang-kadang dia tak capture juga aktiviti ni. Aktiviti ni dia ada banyak yang dia miss aktiviti ni. So yang ni hanya sebagai guide je lah. Tak perlu nak, tak perlu nak terlalu concern kalau dia tak achieve dekat sini kan. Yang penting kita tahulah apa yang kita buat. Actually yang kita buat tu sebenarnya aktiviti ke, assessment ke, resources ke. Okay? Tuan nanti boleh tengok lagi sekali tekan kat mana untuk masuk sini. Di mana? Yang ni? Bukan untuk masuk ke page ini. Sebelum masuk ke page ni. Okay. Ke dashboard lah, bukan dashboard kan? Buka dashboard. Lepas tu login dulu. Okay, login dulu dah login dah. Okay. Lepas tu pergi dekat you punya kursus. Kena kursus tu. Masuk dalam kursus masing-masing. Macam contoh kan. Ni kursus saya semester depan ni. Dah ada dah. Okay, kursus saya semester depan dah kosong lagi. Okay. Lepas tu pergi dekat turn editing on. Okay. Lepas tu pergi cari dekat add block. Boleh. Faham dah. Okay, add block, cari blended status. Klik je. Dia akan ada kat sini. Okay. Boleh nampak dah. Lepas tu saya suka juga kalau nak tambah satu lagi dipanggil completion progress ataupun completion course completion. Saya letak completion progress lah. Completion progress. Dekat sini nampak ni saya suka letak kat atas. Saya letak kat sini supaya saya boleh monitor. Aktiviti yang saya buat tu saya akan letakkan activity completion kan. So saya boleh lah buat. Macam kursus kosong ni kan. Ni nampak kursus kosong ni. Okay. Sebenarnya saya dah pernah ajar dah ni kursus ni pada semester 2 sidang yang lepas. So saya tak nak lah nak buat from scratch. So saya nak import. Administration saya tekan import kat sini. Rasanya import saya tengok dia. Nampak? Saya pernah pengajar kursus ni pada semester yang sebelum ni. Nampak ni? Ni kan? Saya klik je. Saya nak import data. Continue. So apa benda yang saya nak import? So kita boleh pilih lah. Kita nak import activity, resources, bla bla bla. Banyak-banyak include soalan bank semua kan. So kita boleh import semua ni. Lepas tu kita boleh next je. Nanti dia akan copy apa yang kita pernah buat dulu kepada kursus yang baru. Jangan kita edit kursus lama tau. Ada yang komplain dekat saya dia punya kursus dah hilang. Sebab apa? Kursus yang lama tu dia pergi edit, dia pergi buang semua, lepas tu dia add student baru. Jangan.
kursus tu sepatutnya dia akan archive. Kita jangan kacau kursus-kursus yang kita pernah buat. Setiap semester kita akan dapat satu folder baru. Kalau kita ajar kursus yang sama, kita boleh import. Macam saya buat tadi ni kan. Saya import balik kalau apa lagi? Include file, include filter, include calendar event, include question banks, grouping tak nak, competency tak nak, customer tak nak, bank, content, legacy, cost file tak nak. Mungkin yang ni files, filters tak payah. Calendar pun saya tak nak. Mungkin yang ni je lah kot. Activities, include blocks. Okay, contoh. Final je lah. Ataupun kalau nak step by step boleh juga. Schema setting, confirmation review. Ataupun kita pergi kat initial setting. Ataupun, dah habis dah. Import complete. Click continue to turn to the course. Nampak? Kursus tadi saya kosong kan? Sekarang ni saya punya kursus dah penuh dah dengan nota-nota. So, gitulah. Saya punya dah selesai dah. Ini adalah the beauty of the, apa panggil? E-learning LMS ni. Kita tak payah nak buat from scratch. Kalau macam Google Classroom, kita kena buat satu-satu balik kan? Ni dah dengan mini project, examination, bagai ni semua dah siap dah. Siap selesai. So tak payah buat banyak kali. Kita buat sekali je yang mula-mula penat tu. Kan? Macam contoh tengok kan. Ni saya bagi ada H5P sikit. Ni yang saya kata tadi bila saya restrict saya punya ni. Yang ni tak akan budak ni, student-student ni boleh klik unless kalau H5P dia ni dah complete. Dia kena tengok video ni dulu, dapat markah. Cukup markah, baru dia boleh klik kat sini. Kalau tak, dia tak boleh klik. Yang ni pun sama. Yang ni tak selesai, yang ni tak boleh klik. Saya buat macam tu lah, jahat sikit kan. Gitu. Ya. Soalan, ya. Tuan Hafiz, sorry lah interrupt. Tadi nak tanya yang percentage status blend PTG tu, yang sasaran tu kita masuk kat mana? Sebab yang capaian tu dekat H06. Sasaran tu lead masuk manual ke lecturer masukkan sendiri? Tak perasan kat mana. 70% tu? Tak, yang kan tadi dekat bahagian tadi ada belah kiri, belah kanan. Belah kiri sasaran. Dan belah kanan capaian dekat dalam. Sini tadi yang dekat dalam AMIS tadi. Yang ni. Yang berdasarkan sasaran yang tu. ni perancangan AR yang masuk kan? Berdasarkan input daripada pensyarah. Kan sebelum start semester itu, masa nak penawaran kursus tu, kan ada PR minta dekat kita kan, kursus blended ke tak blended. Yang ni yang AR akan masukkan. Yang ni masa isi HA06 nanti. Minggu ke-12 isi HA06. Baru dia akan, kita tahulah pelaksanaan dia sama PTS dan PTG. Okay. Dr. Chin Leong? Ya, Tuan Nafi, nantinya tadi kamu buka yang e-learning tadi tu. Tengoknya dia unblended sebab dia aktiviti tu tak ada lah. Sebab dia status tu tadi yang ini dia unblended ni sebabkan aktiviti tu tak ada. Apa reasonnya? Itu yang saya kata tadi, dia punya aktiviti ni kadang-kadang dia tak capture. So saya kata jangan, ini boleh jadi sebagai garis panduan, tapi jangan sedih lah kalau aktiviti dia tak dia tak ada. Juga saya punya tak ada. Sebab kadang-kadang dia tak capture. Saya pun sebab kod ni kita ambil daripada UUM. UUM ni yang coding dia punya ni, tapi bila saya bawa balik kat sini, kita punya yang jaga LMS kat sini dia tak ada kepakaran untuk coding benda ni. So kita tak ubah lah. So ini berdasarkan UUM punya setting. Masuk aktiviti ini, apa yang aktiviti yang kita kena masukkan? Kalau aktiviti kan, kalau you hover dekat sini, nampak? Dia ini je yang dia recognize dia aktiviti. So kalau kita tak ada benda ni, dia tak ada lah. Okey, boleh faham. So benda ni ada baru dia akan kira. Satu lagi yang dia masih lagi tak boleh, sebab itu saya buat aktiviti kemudian saya delete. Kemudian tu dia masih lagi tak ada perubahan. Maksudnya dia tak boleh nak capture juga yang tu kita. Faham. Aku dipanggil cron. Dia dekat belakang tu dia ada cron yang jalan secara background.
Yang tu pun saya minta dia MDC setting tapi dia tak berjaya lagi nak setting supaya cron tu boleh berjalan dekat background. Sebab kalau dia tak berjalan, sebab tu bila kita delete something tu dia masih appear lagi. Dia tulis deletion in progress. Macam contoh kan. Tu masalah dia punya setting dekat belakang. Okay. So sekarang ni yang betul-betulnya kita boleh berdasarkan kepada kita punya SLT calculator tu jugalah kan. Kita buat benda ni, lepas tu kita kena refer balik lah dekat sini. So buat masa ni lead percaya kepada setiap pensyarah. apa yang ditulis dalam SLT ni, so kita percaya pensyarah semua follow. Follow yang ni. Sebab kalau dapat komen daripada pelajar, berat. Berat tu maksudnya something is not right lah. Maksudnya kemungkinan kita bagi lebih daripada SLT yang sepatutnya. Gitulah. Dr. Fairuz, apa benda tu? Share access e-learning. Saya punya e-learning. Payah tu. Saya punya e-learning ni kan. Macam contoh lah kan. Contoh sekejap saya tunjuklah sikit saya punya. Yang semester lepas yang saya buat sebenarnya terlebih, saya rasa saya dah follow SLT dah, tapi student kata dia kata saya bagi banyak. Actually memang saya bagi banyak. Sebabnya macam contoh kejap saya tunjuk kat bahagian student. Saya jadikan sebagai student dulu. Okey, contoh dekat bahagian transfer function ni tak payah. Ni sikit. Mana dia? Modeling. Sikit. Tak respon. Okey. Dekat sini Dekat sini nampak tak saya bagi banyak ni. Benda banyak-banyak saya bagi ni. Banyak ni. Tapi sebenarnya yang saya suruh, yang wajib tengok hanyalah yang ada activity completion-nya. Yang saya set sebagai activity completion ni wajib tengok. Yang tak ada ni dia sunat. Dia nak tengok boleh, you tak nak tengok pun tak apa. Dia tak wajib. So student kata banyaknya doktor nak akan tengok. Saya kata ini tak wajib. Ini kalau you rasa you nak tengok, you tengoklah masa you buat lab nanti kan. Dia kata kalau you tak faham, you tengoklah. Kalau you faham, you tak payah tengok pun tak apa. Tapi dia kata saya kena tengok sebab doktor masukkan dalam ni. Payah juga. Itulah student. So saya kata dekat student, yang ada tanda ni je yang kena tengok, yang ada ni activity completion ni. Sekarang ada pula staff tanya macam mana nak buat. Saya ajar siap-siap lah. Okay. Untuk activity completion ni, dia bila kita upload something kan, contoh kita upload benda ni kan. So kita nak buat dia ada ke tak ada dia punya activity completion. Kita edit dia. Kita pergi kat bahagian activity completion kat sini. Contoh sebab dia dah buat dia lock kan. Saya unlock dulu. Okay. So untuk mana pula dia pergi? Untuk activity completion ni ni so kita boleh set kalau benda tu saya rasa dia hanyalah sebagai complementary yang student boleh tengok kalau dia nak. Saya biasanya saya select yang ni, do not indicate activity completion. Yang ni saya letak yang ni. So saya kata kat student yang ni you nak tengok boleh, you tak nak tengok pun tak apa. Tapi kalau biasanya saya akan pilih yang ni lah. Kalau saya nak student tu memang kena buat, saya akan buat show activity as complete when conditions are met. So biasanya saya akan pilih yang ni. Bila pilih yang ni, so condition dia saya buat lah. Student kena tengok, lepas tu dia kena dapat grade. So saya nak pula dia ada passing grade. So bila passing grade, so saya set kat atas tadi ni. Passing grade dia berapa? Contoh soalan dia ada 11 maksimum. Saya nak dia betul 9. Dapat 9 ni baru consider pass. Sebab saya buat video time response ni. So ada yang bulat-bulat ni ada soalan kat sini.
ada soalan, ni ada soalan, ni ada soalan, ni ada soalan. Summary ni pun ada soalan dekat sini. So dia kena dapat jawab ni. Yang ni saya guna Unimap punya lah 25 minit. So saya guna 20 minit video. So 20 minit video, ada soalan-soalan dalam ni, ada 11 soalan yang dia kena jawab, dah lulus, baru activity completion tu dia akan selesai, baru dia boleh proceed kepada next activity. Sebab saya kat sini saya set restrict access dekat sini kan. Saya restrict access lah. Kalau dia tak siap, yang dia tak dapat lulus yang ni, dia tak boleh access yang ni. Saya buat macam tu. Gitulah. Kursus sebelum ni nak tak nak kena paksa juga. Kalau tak paksa, tak jadi. So kita kena ingat-ingatkan dia orang. Assalamualaikum. Ya. PM Dr. Hanafi nak tanya. Okay, so nanti sistem ni auto mark ke? Untuk yang quiz-quiz ni? Marking. Ya. H5P ni auto, quiz pun auto, kalau MCQ semua auto. Saya banyak yang saya buat ni semua auto marking je. Tak done. So saya hanya akan marking yang bahagian assessment. Macam saya cerita tadi kan, saya bahagikan kepada topik saya punya. So ada satu topik course introduction. Contoh kan, introduction ni pun saya buat secara e-book. Dia jadi macam ni lah, course connections kan. Saya perbagaikan. So e-book ni bentuk macam ni, cerita ada berapa banyak CO, bla 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 kan. Ada CO, ni CO 1 ceritalah, CO 1 benda semua kan. Last sekali ada aktiviti kan, dah habis summary, sampai habis ini baru untuk pengenalan ni, habis ni kan. Saya bagi dekat dia orang H5P. Pengenalan pun saya bagi H5P kat dia orang ni. Kira Dr. Hanafi ni. Alahai. Ni adalah benda ni. Okey Tapi Hanafi tak silap saya, dia sebenarnya ada juga yang quiz tu kita boleh set untuk simple rubrik tau. Ada tapi saya pun tak venture lagi lah, tapi saya rasa possible. Betul. Kalau siapa nak dia ada yang auto rubrik, tapi saya tak ada nak study lagi. Macam ni kan. Ini simple je ni. Ini H5P lah ni. True or false. Saya embedkan H5P kat sini kan. Saya tanya balik, choose the correct statement. Berapa banyak CO dalam kursus ni ada? 3. Salah lah, ada 4 CO. Dia jawab lah 4. Itu je kita nak tahu student kan. Choose the correct statement. Sebab yang apa saya terangkan tadi, hujung ni saya tanya dalam H5P. Ini ada single choice question dia panggil. Single choice question, boleh pilih lah salah satu kan. So kita nak tahu student tu sebenarnya dia, sebab dekat sini nanti kita boleh monitor markah dia nanti. Semua ada markah dia kat sini. Yang ni pun saya ada tunjuk kat dalam video YouTube. Macam mana nak monitor semua. Semualah ada lah, buka lah lead punya ni, ataupun Google Classroom pun saya bagi. Ikutlah mana-mana nak tengok kan. Semua saya ada pernah ajar dalam tu. Nak tengok tak nak tengok je nanti. Okay. Maaf tanya, saya dah mula implement e-learning semasa lepas. Saya berarti kita tidak boleh assessment student sama ada assignment, lab report. Memang macam tu ke atau saya tak explore habis e-learning ni? Saya berarti kita tak boleh assessment student? Apa maksud saya tak boleh assessment student? Tak boleh marking ke apa? Dr. Syariza? Saya tak faham soalan ni. Kalau ikutkan, kalau macam PDF yang kita masukkan, kita boleh marking. Kita boleh, macam contoh sekejap. Saya tak suggest lah untuk marking dalam e-learning ni sebab dia slow. Saya biasanya, saya akan view all submission ni. Lepas tu saya set dia sebagai, patutlah saya filter not submitted. Okay, yang submitted ni. Okay, lepas tu saya akan pergi assignment ataupun download. Saya akan tekan download lah. So download submission in folder ni saya untick, saya nak download semua. Lepas tu saya download je. Lepas saya download tu, download all submission, saya masuk dalam Google Drive, saya marking melalui iPad saya. So laju sikit.
dalam iPad tu lebih laju lah. Kalau nak compare, kita klik satu-satu sini leceh betul saya rasa. Kalau dalam iPad tu memang dia punya flow dia lebih cantik. Lepas tu baru saya akan release dekat student, nanti saya masuk dalam Google Classroom tu, dalam Google Drive tu saya copy share link folder tu, saya bagi je dalam WhatsApp group. Okay, ni korang punya yang saya dah marking. Saya tak release melalui e-learning. Sebab saya rasa yang tu lebih mudah bagi saya lah. Perlu ada kursus berkenaan self-directed learning kepada semua pensyarah baru implementasi PTG betul-betul mencapai objektif. Ya betul. Self-directed learning ni sepatutnya kalau kita ada elemen online, kita sebenarnya kita kena buat kita panggil SIM lah, SIM. SIM ni di bawah self-directed learning punya topik, self-instructional material. Bila kita buat yang online ni, jangan kita bagi PowerPoint yang tak ada, PowerPoint yang tak ada penerangan. Kita bagi PowerPoint saja, kita minta pelajar tu baca. Kita kena augmentkan PowerPoint tadi, yang point-point tadi, sama ada kita letak voice over dekat PowerPoint tadi ataupun kita videokan PowerPoint tadi, itu dia dah jadi self-instructional material lah kepada pelajar. So dia tak boleh sama yang macam kita ajar dalam kelas. Dia kena berbeza sikit. Sebab tu kita kalau yang online tu kita kena ada video. Kita kena ada reading material yang kita dah augmentkan PowerPoint tadi. Macam contoh yang material yang kita upload tadi yang ada 7 tadi kan. Itu baru dia punya material. Yang reading material tadi tu, ambil yang tadi tu, PowerPoint tadi tu, kita letak voice over. Kita letak lah interaction sikit, H5P kan dia. Yang tu baru dia jadi material yang self-instructional material tadi. Macam tu. Actually lead adalah buat beberapa kursus. Tapi kita ada kekangan sebenarnya. Kita ada kekangan kewangan yang mana kita kalau nak ambil orang luar lah kan, kita nak bayar, kita tak cukup dana. Tu sebab tu kita yang panggil orang luar pun tak banyak. Kita banyak dalaman je. So dalaman pun yang ada apa panggil? Yang ada expertise je lah yang boleh dia sampaikan, kita panggil lah untuk disampaikan. Kalau siapa-siapa yang ada ilmu berkenaan dengan self-directed learning ni, kalau nak bagi, nanti kita akan bagi sijil lah nanti kan untuk SKT dia. Boleh contact dengan saya nanti, saya akan setkan masa dan tarikh yang sesuai untuk kita buat. Secara online boleh, secara offline boleh, face to face pun boleh. Nanti kita akan bagilah recognition kepada staff yang contribute pada pembangunan staff ni. Okay, boleh Dr. Solihin, banyak ilmu Dr. Solihin ni. Boleh lah nanti jadi apa panggil speaker. Ni dik nanti bolehlah kalau apa-apa tajuk yang rasa nak share dengan pensyarah, nanti boleh contact dengan saya. Kita set masa. Alright, yang lain-lain pun kalau ada ilmu nak share dengan kawan-kawan bolehlah. Ya, soalan? PM Doktor, macam mana kita nak count tutorial tu sebagai activities dalam e-learning? Adakah kita perlu embed the H5P? Tutorial activities yang tadi yang asing, kita nak count sebagai activities for the blended. Kalau untuk PTG dia tak ada cara lah, so kita je yang tahu. Buat masa ni kita je yang tahu. Sebagai contoh kalau nak tunjuk kat situ jugalah kan, buatlah dekat tajuk dia, macam contoh kejap macam saya buat macam saya nak kenal pasti saya punya sendiri kan. Macam ni, saya letak separator kat sini, saya letak label. Ini adalah saya punya material, mula-mula saya letak material. Setiap topik ni saya letaklah CO dia apa, lepas tu apa yang student punya learning outcome dia, CO dia, learning outcome dia, lepas tu saya letak material. Saya letak material, lepas tu saya letak aktiviti. Yang ni bawah ni saya kira sebagai aktiviti. So saya buatlah A berapa kan, ni berapa, A berapa ni. So ni saya kira dia sebagai aktiviti. So laboratory saya letak separator dia. Ni adalah laboratory. Tapi untuk assessment saya letak dalam satu topik yang satu ni, semua assessment saya letak kat dalam ni.
Sebab nanti mungkin kita akan capture daripada topik lah nanti kan, masa kita nak buat apa nama kita punya dashboard. Mungkin lah saya akan letakkan kat sini kan. Dashboard dia saya capture kat dalam ni, semua assessment saya akan ambil kat sini. Mungkin nanti tengoklah macam mana. Mungkin nanti kalau kita nak memudahkan, mungkin saya buat by week. Week 1 apa, week 2 apa, week 3 apa, so that nanti saya boleh capture week 1 berapa, week 2 berapa, week 3 berapa, material berapa, activity berapa, assessment berapa. Mungkin, saya tak tahu lagi kaedah untuk saya capture daripada sistem. Ataupun mungkin kena ada keyword tertentu ke, keyword activity baru kita kira sebagai activity dan sebagainya. Nanti saya kena bincang dengan DMDC lah macam mana nak buat dashboard tu nanti. Okay? Okay, so maksudnya untuk semester incoming ni tak kita run as it is lah, yang general lah doktor. So, lecturer je yang faham itu activity ke, itu material ke, itu assessment ke. Dia kena reflect balik dekat dia punya SLT yang dia declare awal tadi. Sebab kalau kita letak ni blended status ni mungkin tak akan capai lah activities tu doktor. So macam mana? Activities tu tak apa, itu untuk PTS je. Tak ada apa, itu tunjukkan sendiri sahaja. Okay, baik. Itu tak apa. Thank you, jangan doktor. lupa ni kita ada kehadiran, link kehadiran kat sini. So minta semua klik untuk link kehadiran. Ada soalan lain? Alhamdulillah. Saya harap semua dapat something lah pada hari ni. So okay ke semua? So kita akan buatlah blended ni setiap tahun. Selagi tak capai target, kita akan ulang. Dan kalau sekiranya perlu ada program ke ataupun ada jabatan ke yang nak panggil saya ke, ramai-ramai ni tak faham, nak kena juga face to face, duduk depan-depan tunjuk, boleh set masa dengan saya nanti. Macam mana kita nak capai kita punya kursus blended, macam mana nak isi SLT supaya dapat status blended PTG dan sebagainya. Kalau nak jemput boleh jemput kemudian insya-Allah. Okay, ini adalah satu lagi slide saya tunjuklah, sekali lagi boleh scan QR code ni untuk akses kepada Telegram Unimap dan juga kepada lead YouTube. Okay, so boleh akses, kalau tak faham boleh tanya pada saya lah. Okay, saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sedikit sebanyak saya mengharapkan semua dapat something pada hari ini, dengan target semua akan dapat tingkatkan lagi lah pembelajaran secara teradun, dan kita kena berubah. Kita tak boleh statik. Sebab ada saya kenal pensyarah yang dia kata, bila saya kata, dia kata student sekarang ni manja. Sepatutnya dulu kita tak boleh lah. Dulu kita ni payah lah kan. Dulu kita lecturer bagi je, lepas tu kita study sendiri. Zaman dah berubah. Kita pun dah tengok anak kita pun ada anak sendiri. Kita tengoklah macam mana anak kita belajar sekarang kan. Dengan matematik yang susahnya, lepas tu dia terbawa sampai ke matrikulasi, masuk ke universiti masih lagi maths dia tak berapa nak dapat semua. So kita kena assist lah, sebab kat sana dulu banyak lebih daripada swap sampai matrikulasi pun swap masuk kepada universiti. Kita nak swap boleh mungkin pada tahun 1, tahun 2 kita buat masih lagi pedagogi. Tahun ketiga, tahun keempat kita dah campur dah andragogi dan pedagogi. Kita swap juga kepada pelajar berdasarkan kurikulum yang ada, dan dalam masa yang sama kita cuba juga untuk bagi kebebasan kepada mereka. Macam tadi saya buat presentation kan, supaya nanti kita bagi tajuk kepada student ni supaya dia boleh fikirkan macam mana, apa di luar sikit lah kan. So macam tu lah. So banyak lagi lah kalau kita nak kongsi semua kan. So harapnya semua lepas ni boleh join kursus-kursus yang lead tawarkan. InsyaAllah lah. Join dan sampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Okay, terima kasih semua atas penyertaan yang ramai. Alhamdulillah dapat 120 ni kira ramai lah ni. So kalau ada permasalahan boleh direct kepada saya ataupun masuk je dalam Telegram tu, tanya je soalan macam tu. Kalau saya perasan saya jawab, kalau orang lain
tahu, dah ada knowledge pasal tu, boleh jawab juga. Kita buat discussion dekat dalam Telegram tu. Okey, dengan itu terima kasih semua dan sekali lagi jangan lupa isi attendance. Kita jumpa lagi di lain rancangan. Saya mohon maaf sekiranya ada yang saya sampaikan tak kenalah dengan terasa hati dan sebagainya. Saya mohon maaf, segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan segala yang kekurangan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.